Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa tabibi qulubina Abil Qasimil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaimana fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi sekalian? Sekali lagi kita bersiar melalui FB Masjid Diraja Tunku Ampuan Jamaah. Masya Allah, tabarakallah, Allah beri nikmat kepada kita. Mungkin di kalangan kita bertanya, Ustaz, mukadimah panjangnya tadi. Apa mukadimah tadi itu? Itu semua doa. Itu semua ada salawat dalamnya. Itu semua ada munajat kepada Allah daripada hambanya. Itu semua ada pengharapan. Itu semua ada al-khawf wal-raja. Itu semua merupakan satu ibadah sebenarnya. Allahu Akbar. Kali ini kita akan bicarakan persediaan Ramadan di musim PKP, siri yang pertama. Hadirin rahimakumullah yang sedang menonton, senyum sikit. Cuba bagi senyum tu, bagi nampak gigi, tak apa. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam diriwayatkan daripada beberapa jaluran bahawa Nabi kita bila keadaan baginda gembira, sedia untuk bergurau senda dengan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, mereka meriwayatkan ketawanya Nabi itu hingga nampak putih-putih gigi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi bukan macam ketawa gelak orang biasa, tidak, ya. Ketawa Nabi ini ketawa yang penuh dengan adab sopan. Masya Allah, tabarakallah. Kita janganlah rigid sangat. Saat dan ketika ini tenang-tenangkan diri kita. Apa nak buat? Musim PKP, ya. Ustaz redha ajalah. Allahu Akbar. Kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan segala ketetapan serta pelaksanaannya. Tetapi kita mesti ingat akidah kita sentiasa akidah yang salimah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita tahu apa sahaja pun ikhtiar mesti berjalan, doa mesti kita panjatkan tanpa henti. Hadirin rahimakumullah, persediaan. Kita nak sebut apa persediaan ini? Persiapan, Ustaz. Orang Bukit Jelutong sebut apa? Preparation. Jamaah masjid Tunku Ampuan Jamaah sebut isti'adah. Satu persiapan, satu persediaan, satu siap siaga. Hadirin rahimakumullah, kenapa nak masuk Ramadan kena siap siaga kali ini? Ramadan yang lepas, Ramadan sebelumnya kami tak siap siaga ke Ustaz? Siap siaga. Tapi kali ini, sepanjang kurun ini, last sekali, akhir sekali, yang mutakhir, kita tahu wabak yang paling teruk melanda bila? 1920. Sekarang 2020. Setiap kurun, ya, kalau kita melihat corak, orang sini sebut pattern, ya, kita akan dapati seperti di situ ada isyarat-isyarat tertentu yang banyak hikmahnya.
dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu kalau kita fikir cara kita saja, kadang-kadang kita kena ingat itu sajalah yang kita tahu, ya. Ustaz, ada tak dalil bahawa ada lagi yang lebih tahu? Ada. Allah nyatakan dalam surah Yusuf, surah yang ceritakan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, bersama dengan keluarga Nabi Allah Yusuf sendiri, seperti Nabi Allah Yaqub alaihi salam dan 11 saudaranya, termasuk yang seayah si ibu yang bernama Bunyamin. Okey, apa yang nak cerita dalam surah Yusuf? Tuan-tuan boleh buka Al-Quranul Karim, cuba tengok surah Yusuf, ya, ayat 76. Di hujung ayat 76 Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahu akbar kabira. Apa maksud potongan ayat 76 surah Yusuf ini, ya? Kalau kita tengok surah Yusuf tu, ya, Ustaz, surah Yusuf ni berada pada surah yang keberapa, Ustaz? Tuan-puan, kalau buka turutan surah Yusuf, surah yang ke-12 dari 114 surah. Apa arti yang ayat, potongan ayat yang kita baca tadi itu? Wa fauqa, dan di atas daripada, kulli dhi ilmin, setiap sesuatu yang ada ilmu pengetahuan, alim, ada lagi yang maha mengetahui. Siapa? Allah Jalla wa Ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya, but over every possessor, ya, setiap yang orang kata, oh aku tahu, tahu apa? Of knowledge, ada ilmu pengetahuan, ya, is one more knowing. Who? Allah Subhanahu wa taala, one and only. Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh ada artikel kat depan yang nak sebut the God ke a God, tak. God one and only, Allahu Subhanahu wa taala Jalla wa Ala. Jika saya salah pronunciation, salah guna grammar, tolong tegur. Okey. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah yang Maha Tahu kali ini bagi kita satu ujian. Ramadan musim PKP. Allahu akbar kabira. Macam mana nak menghadapi, Ustaz? Nombor 1, hadapi dengan redha. Seronok. Seronok, Ustaz. Ya. Ustaz, seronok itu tanda redha. Ustaz, kalau sedih tanda tak redha ke? Redha juga. Sebab itu hadirin rahimakumullah, para anbiya wal mursalin ketika mereka diuji dengan pelbagai ujian, mereka sedih tak? Sedih. Tapi hadir satu perasaan dalam kalbu mereka, ini ujian Allah. Allah yang beri, aku tak minta. Adakah diminta, ujilah aku? Tak ada. Kalau kita tanya anak-anak kita sekarang bila dengar pengumuman UPSR, dengar tak pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, ya, UPSR PT3 tahun ini dibatalkan, diikuti pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. UPKK juga dibatalkan. Seronok mereka, seronok dalam sedih, kesedih dalam seronok. Maka setengah orang rasa, Ustaz tak ada semangat lah. Tak ada semangat kenapa? UPSR dah dibatalkan, PT3, UPKK. Saya tanya balik, adakah kita hidup ini kerana peperiksaan yang kertas ataupun syahadahnya, penyaksiannya, ya, di dunia semata-mata? Bagaimana dengan ujian Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang hadapi ini? Syahadah ini, dengan izin sertifikat ini, penyaksian ini dinilai lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keputusan yang ada on a piece of paper. Hadirin rahimakumullah. Jadi tenang. Apa yang Allah Taala sebut tentang orang yang redha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, kata Allah, irji'i ila rabbiki
biki radiyatan mardiyah. Baliklah, kata Allah, baliklah ke Tuhan kamu, radiyah, dalam keadaan redha, mardiyah, lagi diredai. Kalau Israel datang, kalau kalau Israel datang hari ni tanya, Radhi, Tuhan Allah panggil engkau balik. Allahu Akbar. Yang dikatakan radiyatan mardiyah itu ialah kita boleh tanya waktu itu pada Israel alaihi salam, jika kita boleh tanya soalan itu, Israel, kenapa engkau baru datang hari ini? Bukankah aku sangat-sangat rindu kepada Tuhanku? Lagi awal, lagi bagus. Sanggupkah kita ucapkan ayat begitu jika Israel datang? Ya, sanggupkah kita? Sediakah kita? Allahu Akbar. Karena yang kita tahu daripada pengalaman yang kita ada dalam kehidupan di saat ini ialah kita akan minta 100 tahun lagi boleh? Boleh macam umat dahulu-dahulu 1000 tahun lagi datang. Kenapa? Aku masih banyak dosa dan salah yang belum puas, aku mohon taubat dengan Allah. Allahu Akbar. Okey, kita redha. Israel, aku redha. Aku nak balik. Radiyah, aku redha. Mardiyah, lagi diredai. Dah balik, orang yang redha dengan Allah Ta'ala, lagilah Allah Ta'ala redha kepada dia, mardiyah, balik nak duduk kat mana? Fadkhuli fi ibadi. Balik, Allah Ta'ala kata, masuklah dalam golongan hamba-hamba aku. Dia tak duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sini. Ashabul yamin, golongan-golongan kanan. Ya, siapa mereka? Orang yang radiyatan mardiyah tadi. Mereka itu tahu diri mereka itu ibadullah, hamba-hamba Allah. Ibadur Rahman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, hamba yang maha pemurah. Bila duduk dalam golongan hamba ni, nak pergi ke mana kita hujungnya? Hujung ayat itu Allah sebut, hujung surah itu Allah nyatakan, wadkhuli jannati, wadkhuli jannati, kata Allah, maka masuklah ke dalam syurga aku. You are welcome to enter my heaven, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, memukaddimahkan tajuk ini di musim PKP ini memerlukan suatu kesenian yang amat-amat halus. Kenapa? Dia akan menyongsang daripada arus kebiasaan. Maafkan saya menggunakan bahasa dan perkataan tersebut. Kenapa? Bersedia. Tahun ini, kita tahu setakat yang kita tahu, perancangannya tiada jamaah beramai-ramai, mega jamaah. Tak ada. Ya. Jika dibenarkan oleh waliul amri, Amirul Mukminin, ke bawah duli yang maha mulia, baginda-baginda sultan dan raja negeri, ya, begitu juga dengan negeri-negeri terus di bawah, ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong, telah mengeluarkan satu perintah daripada waliul amri, dekri diraja. Apanya? Yang boleh mendirikan jamaah adalah jawatan kuasa masjid yang tertentu mengikut arahan dari semasa ke semasa sahaja. Jemaah tetap ada. Jangan bimbang. Sebab itu sekarang ni kita dengar banyak bunyi-bunyi yang pada kita menggusarkan. Pada kita, masjid dah tak ada jemaah dah. Baitillahil Haram tak ada orang tawaf dah. Bumi nak kiamat dah. Hadirin rahimakumullah. Di telinga ini masih berdesing satu mafhum hadis, ya, yang matanya kerap diulang-ulang oleh almarhum guru kami. Saya cukup ingat dengan jelas. Antara guru yang saya nak sebutkan namanya, mungkin di sini ada yang mengenalinya, mungkin yang tidak. Almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir, rahmatullah alaih.
wa qudisa sirruhu syarif. Allahu akbar. Dia guru kami, ya, secara berhadapan, talaqi, musyafahah, talqin berhadapan ini 5 tahun. Beliau juga merupakan salah seorang dari insan yang menjadi rujukan tentang fatwa, ya, dan merupakan bekas, dah meninggal dah, ya, ahli majlis fatwa jawatan kuasa fatwa negeri Kedah Darul Aman, dan pernah bertugas di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Masya Allah, tabarakallah. Pernah berkhidmat pun di Kolej Islam Sultan Alam Shah yang dahulu namanya Kolej Islam Kelang, ya. Allahu Akbar. Dia pesan satu pesanan yang sampai saat ini terlekat pahat kuat. Dia radhi Nabi beritahu, kalaulah seseorang datang kepada kamu bagi tahu dunia dah kiamat, dia berlari datang jumpa kamu, dia kata dunia dah kiamat. Kita waktu itu sedang pegang sepohon anak pokok, pohon juga kan. Kalau salah betul kan, bahasa dia tu, anak pokok pegang. Orang tu berlari datang, dunia dia kiamat. Kiamat tu dah di mana? Dia berlari daripada kiamat, lari. Semua pernah tengok kan gambaran semula tsunami, ataupun pernah tengok gambaran-gambaran yang diilustrasikan dalam filem-filem tertentu. Gambaran di Aceh contohnya. Mudah-mudahan Allah pelihara saudara mara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya, di Aceh Darussalam khususnya, ya, yang menghadapi tsunami yang kita tahu, ya Allah, dahsyatnya hujan. Ombak datang, air laut naik, ya, tinggi bermeter-meter. Ketika menziarahi Aceh Darussalam, saya dimaklumkan secara peribadi, ya, seorang daripada mangsa tsunami tersebut yang berpengalaman terus, juga pernah dalam satu program zikir-dikir waktu tu. Dia kata air laut tu naik melebihi ketinggian pohon kelapa. Pohon kelapa, kita jangan ingat kelapa yang rendah-rendah tu, bukan. Pohon kelapa yang biasa tinggi-tinggi. Lari. Jadi nak boleh faham keadaannya. Jadi lelaki seorang datang lari beritahu dunia dah kiamat. Kamu sedang pegang anak pokok. Pesanan kami panggil Ustaz Amir, cukup saya ingat. Nabi kata, dia nakalkan, kiamat itu kerja Allah, dan tanam pokok tu kerja hamba dia untuk memakmurkan bumi Allah, menghidupkan bumi Allah. Apa kamu kena buat? Nabi kata, tanam pokok tu kerja kamu. Kiamat akan tetap berlaku, tu kerja Allah. Dalam hadis yang ringkas ini mempunyai pengajaran yang Allahu Akbar, Allah Maha Dahsyat, Maha Besar, Maha Agung, Allahul Azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memberikan satu pengajaran yang cukup hebat. Kita manusia tunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala perintahkan, sedangkan menentu tetapkan, itu yang kita kata takdir, ya, yang kita duk kata qada dan qadar itu, ya, itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu kerja Allah. Kerja kita jangan berhenti. La tayasu min rauhillah, Allah Ta'ala kata, kamu semua la tayasu, jangan putus asa, min rauhillah, daripada rahmat Allah. Hanya yang putus asa dengan rahmat Allah itu ialah mereka yang kufur saja. Okey, agaknya mindsetting kita dah okey dah ni, ya. Persediaan Ramadan di musim PKP. Tapi ingatlah, ini siri yang pertama, ada lagi siri yang kedua. Baik, pertama-tama sediakan diri kita. Adakah kerana PKP tiada Ramadan? Tak, salah tu. Apa nak jadi pun saya dah sebut tadi dalam proses menetapkan cara kita berfikir atau mindsetting kita, ya, bahawa kita makhluk, buat segala, laksanakan, tunaikan segala perintah dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengatur, Allah Maha tahu
Kita buat kerja kita. Maka hadirin rahimakumullah, saya petik daripada muqaddimah perihal puasa dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang susun oleh ulama yang tersohor, ya, ramai boleh kata semua mesti kenal nama besar ini, Syekhul Islam Al-Marhum Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Satu orang ulama besar dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membicarakan tentang mengenal, memahami, mengambil nasihat daripada iman dan juga keagamaan. Okey. Apa kata musannif? Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin. Siapa kaum muslimin? Kita semua yang sedang menuntut. Kita orang Islam. Kita orang mukmin. Kita orang yang mudah-mudahan muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, kerana perkataan takwa nanti kita akan jumpa sebentar lagi. Moga-moga Allah melorongkan kami dan kamu ke jalan yang mudah dan menjauhkan kami sekalian dan kamu juga dari jalan yang sukar, serta mengampunkan kita sekalian di akhirat juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Satu mukadimah yang ringkas tapi sangat padat serta tersentuh. Kenapa saya nyatakan tersentuh? Karena apabila dia menyebut ayat menjauhkan kami sekalian dari jalan yang sukar, Allahu Akbar. Sekarang ni kita memang berada dalam keadaan kesukaran. Tapi ingat firman Allah, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma'al usri yusra, bersama dengan benda yang kita kata susah, banyak obstacle itu, yusra, Allah permudahkan, Allah bagi mudah. Inna ma'al usri yusra, sesungguh-sungguhnya, lagi sekali, indeed, Allah Subhanahu wa taala say in Quran Karim, sungguh-sungguh kata Allah, ma'al usri, bersama dengan kemudahan itu, kesusahan itu, maaf ya, adalah yusra, kemudahan. Daripada kaedah-kaedah inilah, daripada hujah-hujah inilah dikeluar satu cara untuk kita buat ibadah dalam sistem beragama atau manhaj ini, ya. Macam-macam kita biasa dengar, ada orang ambil terus daripada matan hadis, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, ya. Benda yang bagi mudah buat bagi mudah, jangan bagi susah. Ya, benda yang boleh bagi khabar gembira, bagi khabar gembira, basyiru, jangan bagi khabar ancaman yang menakutkan orang. Ya, maka kita tengok daripada mukadimah tadi, daripada kesukaran itulah akan datangkan kemudahan serta mengampunkan kita sekalian di akhirat. Disebut akhirat dulu sebab kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lagi lebih kekal. Yang kita alami sekarang ni hanya ujian untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang kita dah baca suratul Mulk, muka surat 562. Baca tiap-tiap malam, ya. Tiap-tiap malam. Siapa juga yang ikuti live FB Ustaz Razi Rejab mesti akan sama-sama tadarus suratul Mulk sepanjang PKP ni, ya. Daripada kita ada aktiviti-aktiviti yang lain sebelum tidur, antaranya kita ambil yang manfaat, jom tadarus. Nanti selepas ikuti FB Masjid Dirajat Tengku Ampuan Jamaah Almarhumah rahmatullahi alaiha, jangan lupa untuk ikuti sama-sama kita membaca surah Al-Mulk. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua dengan jelas terang dan bersuluhnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji kamu
siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Dia kata lagi, bahawasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang tinggi darajat dan besar martabatnya, di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dan dia juga, yakni Ramadan, menjadi sayyidul syuhur, ya. Kita bisa dengar sayyidul ayyam. Apa dia pula tu ustaz? Sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Sayyidul syuhur, penghulu segala bulan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan ini daripada 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita hafalkan nama-nama bulan, kita akan jumpa bulan yang ke-9. Bulan 9, bukan September, bulan Hijriyah. Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Padanya lah Allah Ta'ala memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkannya sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Ini musim PKP pun Ramadan tetap akan datang untuk bertemu dengan kita. Tapi kan, satu benda yang patut kita fikirkan, adakah kita bersedia untuk menyambut Ramadan di musim PKP ini atau MCO ini? Apa dia pula MCO? Movement Control Order, ya, 3.0, fasa yang ketiga. Ustaz dah masuk fasa keempat dah waktu tu. Fasa keempat pun tak apalah, fasa keberapa pun tak apa, kita jalan. Kehidupan mesti diteruskan. Jangan bimbang, ceria-ceriakan. Jom salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz rasa pilu pula. Kenapa nak pilu? Jom kita istighfar banyak-banyak. Ya, kita bimbang kepiluan itu membawa perasaan tak suka nak sambut Ramadan. Astaghfirullah. Jom kita istighfar sikit. Istighfar sikit Ustaz, istighfar kan banyak-banyak. Habis ceramah kuliah ni, sambung lagi istighfar kita. Sama-sama ya. Jangan saya seorang saja. Yang menonton, jom semua sama-sama. Serentak. Kita mula. 1, 2, mula. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, boleh tak istighfar cara ataupun matan yang lain lagi? Boleh. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Ustaz, ada tak yang ringkas lagi Ustaz? Allahu Akbar. Musim-musim ni bagi panjang-panjang lagi tak apa, tapi kena bagi tahu cara yang paling ringkas. Apa yang paling ringkas? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Apa maksudnya? Aku mohon ampun dengan Allah. Aku mohon ampun dengan Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Bersiap sedia. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan keampunan. Kerana itu dalam matan hadis yang Al-Imam Ibn Hibban radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, mengikut disiplin penilaian beliau, muhaddis yang terkenal, ya, hadis ini mencapai martabat sahih, ya, iaitu wa awsatuhu maghfirah, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Tengah-tengah itu pengampunan daripada Allah yang kita mohon sebelum memasuki Ramadan. Sedia? Sila
Ingat firman ini betul-betul. Suratu Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Baqarah 183. Apa arti atau terjemahannya? Wahai orang-orang yang telah beriman, wahai seluruh yang sedang menonton, wa imma dari jamaah khusus Masjid Diraja Tengku Ampuan Jamaah rahmatullahi alaiha, ataupun semua di seantero dunia yang sedang menonton, yang namanya orang-orang yang telah beriman. Kutiba alaikum, telah difardukan kepada kamu, termasuk jugalah yang sedang bercakap ni pun, as-siyam, iaitu puasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, yang telah datang sebelum kamu, umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Perhaps, kata Allah Subhanahu wa taala, you will be among the pious people, orang yang beriman penuh ketakwaan. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Persiapan apa yang nak buat ni Ustaz? Kalau kita dengar daripada muqaddimah tadi sampai saat sekarang ini, ya, kita dah bersiar hampir 40 minit ini, ya. Kita akan boleh faham. Apa yang kita boleh faham Ustaz? Bahawa persiapan-persiapan itu telah diberi gambaran-gambarannya. Sekarang kita perjelaskan. Yang pertama ialah persiapan dalam bentuk ataupun aspek ruhiyah. Cuba sebut ruhiyah. Ini persiapan yang pertama. Orang sini sebut spiritual preparation. Persiapan spiritual. Spirit, ruh, bukan spirit yang satu lagi tu, ya. Ini spirit ruh. Macam mana nak siapkan ruh kita? Inilah dia ni. Ini yang daripada muqaddimah tadi dah bayang-bayang dah tu. Sekarang kita perjelaskan. Ruh kita, rohani kita, internal preparation, dalaman ini. Ustaz, yang luaran itu kadang kita nampak bangunan itu hanya finishing, tapi kita tak nampak sewaktu asasnya. Ramai yang sedang menonton mesti tahu asas kejuruteraan awam, struktur bangunan daripada bawah. Kita mungkin nampak ada pilar-pilar, tapi ingat dia berdiri daripada bawah sana tu, ada piling dia, ya. Kalau kita buat rumah yang biasa-biasa, yang ringkas-ringkas ini pun, ya, ada dia punya stump dia. Tu dia. Ada footing dia. Ada ground beam dia. Allahu Akbar. Barulah dia naik struktur dia. Yang kita nampak hari ni, wallpaper lah, apa cat lah, apa semua, cornice kita nampak semua, apa ceiling plaster ceiling semua ni, itu finishing. Ni, ruhiyah itu adalah dasaran, asas membina puasa itu sendiri. Itu tamthilan saya ambil dalam bentuk bangunan, ya. Apa asasnya? Membina ruh yang kuat. Jadi sebelum nak masuk di gerbang Ramadan itu, nampak ada gerbang Ramadan. Ya Allah, gerbang Ramadan beberapa hari lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allahu Akbar. Tersentuhlah. Saya semalam memang
tak dapat kawal air mata. Ya, tak boleh, tak tahu, bukan dibuat-buat, ya. Termenung, orang rumah tanya, kenapa abang? Nah, rumah dia suka mengusik, ada teringat siapa-siapa ke? Ya, ada teringat siapa? Teringat Allah. Allahu Akbar. Teringat Allah. Ya Allah, apa hikmah agung yang kau nak tunjukkan kepada hamba-hambamu ini, yang jumlah saat ini manusia beberapa bilion manusia. Ya, berapa bilion manusia? 4, 5, 6 bilion, ya. Malaysia 35 juta lebih. Saudara kita di seberang sana 300 juta. Allahu Akbar, ya. Yang kurang lebih negara ASEAN ni berapa ratus juta, katakan 600 juta lebih, ya. Kita tengok Nusantara kita. Allah nak uji apa kita? Termenung. Ramadan kali ini tak sama dah macam dulu. Tapi Ramadan kali ini Allah Ta'ala nak beri kita satu persiapan yang hebat, persiapan ruhiyah kita, spiritual preparation dalam ni. Ya Allah, aku percaya dengan Kau, ya Allah. Aku orang beriman, Kau uji aku ini untuk melihat ketakwaan. Nak lihat ketakwaan. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Allahu Akbar kabira. Kita nak yang itu. Jadi amalan itu datang daripada dalaman ini sendiri. Setting dia macam bangunan, macam mana kita setting asas dia, daripada kita buat persediaan asas itu, kita akan nampak bagaimana bangunan tu naik. Jadi siapa pernah datang Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor, Darul Ihsan ini, akan lihat struktur Masjid Bukit Jelutong tu, dia boleh nampak daripada luaran dia, appearance luaran dia. Cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok menara berdiri kukuh, kita tahu dah asas dia mesti kukuh. Sediakan asas yang kukuh. Iman dekat dalam ni. Letak satu kepercayaan, satu keyakinan, yakin, ya. Satu sangkaan yang cukup baik dengan Allah, husnudzan, bahawa semua ini Allah bagi untuk menyediakan kemudahan-kemudahan di hari-hari besoknya. Ingat, pohon tamar taklah jadi ladang-ladang yang senang-senang kita pandang seperti ladang kelapa sawit, ladang getah di Malaysia. Kita harus lihat ladang kelapa sawit. Jangan keliru, tu kelapa sawit. Saya bawa saudara daripada Madinah datang sambut di KLIA, bawa lalu sepanjang Sepang, Selangor Darul Ihsan. Dia pun tengok, ya Rab, dia kata jannah. Kita ingat jannah tu apa? Syurga. Kena ingat jannah juga membawa maksud taman ataupun ladang, kebun yang subur, kan. Dia pun tengok, dia berkerut dahi. Kali pertama dia datang Malaysia. Tumur, nakhl, ya, kurma kan? Dia kata, la, bukan. Ni nama dia kelapa sawit. Ya, kepala sawit. Bukan kelapa, bukan kepala. Kelapa sawit. Baik. Kurma, kalau kita pergi belajar dengan orang Arab yang betul-betul mahir tanam kurma, ketika dia semai benih kurma, dia akan letakkan batu di atas. Letakkan batu. Benih kurma. Sekejap, ya. Ni bukan apa, tuan-puan. Ni hand sanitizer. Ingat, ya, pesanan ni, bawa ke mana-mana, sentiasa ada. Pastikan, ya. Dalam rumah je ustaz, ialah bagi sentiasa ada. Katakanlah ini biji tamar besarnya contoh. Jadi bila ditanam benih tu, ya, daripada biji dia tu, diletakkan batu-batu kecil. Bukanlah batu yang berat 1 tan tu, batu-batu kecil. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memberi kekuatan asas yang datang daripada akar, root, ya, pohon tamar itu sendiri. Okey? Jadi dia akan kukuhkan dulu akarnya. Pokok tamar ni dalam kingdom of plantae, dalam kumpulan kerajaan tumbuhan ni, dia duduk kumpulan pokok-pokok apa? Palma, ya. Tolong betulkan, kalau salah. Saya tahu di luar sana ada ahli-ahli yang mahir. Jadi kumpulan pokok palma ni kita tahu dia bukan akar tunjang. Cuba tengok, ya.
Pernah pergi tak ladang tamar? InsyaAllah kita doa selepas akhirnya selesai ujian PKP ni, MCO ni, kita boleh menziarahi Makkah, Madinah, Haramain, ya. Boleh pergi ke 3 masjid yang Nabi kata kalau kamu nak susah nak berjalan, nak pergi tu tak payah. Kecuali 3 masjid ni kamu ikhtiarkan pergi sampai. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjid aku kata Nabi, iaitu Masjidil Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kita mesti akan nampak ladang tamar. Pergi singgah sekejap, tengok dia punya pokok tamar. Akar dia tu, walau rambut dia mencengkam kuat. Ya, dia bina akar dulu. Bila akar dia kukuh kuat, baru dia tujah biji benih tu naik ke atas, ya, sebelum dia pecahkan keluar pucuk-pucuk halus, ya. Waktu tu dia akan tolak batu tadi. Dia kukuhkan dulu asas. Itu persiapan ruhiyah kita. Asas kukuh, ya. Bila naik makin tinggi, dia dah tolak batu tu semua, dia dah naik. Kita tahu. Pernah pergi kan Mekah, Madinah, apa yang kita jumpa di sana? Sahara. Desert, jangan silap sebut desert, ya. Desert, padang pasir. Bukan macam tempat kita ada pohon-pohon yang banyak, ada padang pasir, betul jumpa lah satu ladang kurma kan. Angin kuat tak? Boleh fikir sendiri, angin kuat bertiup kencang, bawa dengan ribut pasir atau sebagainya. Apa jadi dengan pokok kurma tadi? Dia tetap kukuh. Kenapa? Asas dia dah kukuh. Ditiup angin kencang, ya, walau kita tengok macam nak tercabut pokok tu, ya, pelepah-pelepahnya dia mana ada dahan, ya. Daun-daun dia tu, ya, berkibar-kibar, tapi habis sahaja ribut taufan tersebut, ribut pasir tersebut. Kita tengok dia kembali tenang, pokok kurma tersebut berdiri dengan kukuhnya. Ini asas yang pertama, persediaan yang pertama. Kukuhkan ke dalam ni. Macam mana nak kukuhkan kerohanian? Bina keimanan. Itu dia asasnya. Nak bina keimanan itu duduk dalam kumpulan mana? Dalam 3 benda asas-asas agama. Dia duduk dalam bahagian aqidah. Dalam itu ada tauhid, yang dulu kita mengaji usuluddin. Lepas tu yang kedua, syariah. Dalam itu ada ibadah. Di situ juga kita bicara muamalah dan sebagainya. Yang ketiga, akhlak. Yang itu kita duduk cakap tentang tasawuf, tazkiyatun nafs, ya, sifat-sifat mahmudah terap dan amalkan, buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yang keji. Jadi duduk dekat yang pertama. Duduk kat mana? Akidah kita. Bina yang itu. Aku percaya, ya Allah, aku percaya dengan Kau, aku yakin dengan Kau. Aku bukan sekadar ilmu yaqin. Aku bukan sekadar hari ini aku nampak ainul yaqin dan esok lagi akan aku nampak, tapi aku telah haqqul yaqin, sebenar-benar hakikat keyakinan. Tapi yang ni kena mengajilah. Jangan hakikat ni, jangan buka buku nak baca hakikat insan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih dibimbangi, rosak nanti pemahaman kita. Cari guru yang mursyid. Ya, mursyid tu yang mana dia pegang, pimpin, bawa, tunjuk, jelaskan kepada kita. Bukan hanya sekadar bagi panduan, lepas tu ikut sekolah nak pergi mana pun. Tak boleh. Dia mesti bimbing kita. Okey, itu persiapan. Saya panjangkan persiapan yang pertama ini agar kita memasuki Ramadan, kita masuki dengan penuh keredaan, dengan penuh keseronokan, dengan penuh keceriaan. Walau kita tahu dah tiada mega jamaah di mana? Di rumah sahaja, ya. Tiada lagi pasar Ramadan, bazar Ramadan, ya. Tiada lagi ziarah mengunjung rumah ke rumah nanti. Bila? Waktu nak hantar kuih rumah ke rumah. Tapi boleh buat tak kejiranan kita? Nanti kita bicarakan dalam siri berikutnya, insya-Allah. Hadirin rahimakumullah yang dikasihi Allah. Masa kita pun tak panjang, kurang lebih 16-20 minit aja lagi. Hadirin rahimakumullah. Bermula saat ini, ya, jom perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Jom perbanyakkan baca Quran. Jom perbanyakkan untuk muhasabah diri. Jom perbanyakkan untuk lakukan salat nawafil, iaitu salat sunat. Jom sekarang ini jom mula. Bila makan, rancang bagi elok. Kerana kita akan jumpa Ramadan dalam keadaan ujian yang
membawa kenangan kita. Ni, ingat frasa ayat ini ya. Membawa kenangan kita bagaimana Ramadan, Nabi, keluarga baginda serta sahabat-sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu akbar. Ramadan mereka dalam kesukaran. Ya kau ustaz, kan? Sebab kita duduk senang tiba-tiba datang ujian. Lepas tu bila kita cerita kata Nabi dulu diuji, umat Islam juga ya diuji. Tak boleh faham ustaz. Okey, saya bawa semula kenangan ke zaman tahun kedua Hijriyah. Ustaz, tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan tahun berapa Masihi ustaz? Okey, soalan cepu berlian, cuba dapatkan jawapan. Pop quiz. Okay. Kena ada buat homework sikit. Sekarang dah tak boleh pergi sekolah, buat homework kat rumah. Homework online, homework. Okey. Cari ya. Berapa tahun Masihiyah? Tahun Hijrah tahun kedua. Tahun kedua. Saya ulang, tahun kedua. Tahun pertama Hijrah Nabi. Nabi datang. Tahun pertama Hijrah. Ya. Bagaimana kehidupan tahun pertama Hijrah? Sukar atau tidak sukar? Allahu Akbar. Pembentukan asas kerajaan bermula. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi buat masjid. Apakah nama masjid pertama yang dibina Nabi? Soalan. Okey, 1, 2, 3. Saya bagi jawapan. Masjid Quba. Masjid Quba di satu perkampungan dalam Madinah, ya. Dalam negeri Madinah itu satu perkampungan, Nabi buat masjid, nama sampai sekarang Masjid Quba. Barang siapa man tatahhara fi baitihi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis sahih, ya, riwayat Imam Ibn Majah radhiyallahu taala anhu, ya. Fuqaha a'immah arba'ah, imam-imam yang 4, ya, sepakat ni cerita tentang fadilat ni, ya. Apa dia? Barang siapa yang telah bersuci di rumah dia, ambil wuduk lah, ya, berwuduk, sucikan diri dia. Thumma ata, kemudian dia pun datang pergi mana? Masjid Quba. Dia pergi Masjid Quba. Kemudian dia salat di situ. Dia salat. Salat apa? Mula-mula kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Nak buat salat lain, dah masuk salat fardu, nak terus salat fardu dengan imam tu, okay, terus jalan lah. Okay. Ini cerita dia datang masjid, dia salat di situ. Maka salat yang dia buat itu, kita sebut di sini salat sunatnya, diberi ganjaran 1 pahala mengerjakan umrah yang sempurna. Itu. Kenapa? Inilah la masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah masjid yang diasaskan kerana takwa. Ini ruh. Ini kerohanian. Ini spiritual yang kita sedang sembang. Persiapan yang ini, ya. Lebih berhak kamu dirikan salat di dalamnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam itu ada lelaki yang menyucikan dirinya hingga akhir ayat lah, tuan-tuan, ya. Saya tak mau terlalu jauh sangat kita menjelaskan benda ini, tapi nak balik kepada Ramadan tadi, bina yang itu. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, Quran kerohanian. Ustaz tak sebut solat fardu. Semestinya daripada sekarang ini, ya, jom jamaah berkeluarga. Sebab itu persediaan menghadapi Ramadan kali ini 1441 Hijriyah. Nak tolak dengan 2 Hijriyah, ya. Tahun diwajibkan umat Islam semuanya berpuasa. Turun ayat ini di Madinah, tahun yang mana Nabi bagi tahu umat Islam semua puasa. Kutiba alaikumus siyam, dilakukan pada Ramadan kedua Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian. Ya. Jadinya apabila kita boleh faham PKP datang daripada awal, apa kita dah buat? Jemaah dah di rumah. Di masjid tak ada ayat. Itu jawatankuasa dah sebut dah tadi. Ya, dah sebut dah tadi yang mana yang diwajibkan bertugas sahaja. Lain daripada itu tidak dibenarkan. Siapa yang kata ni? Syarak yang kata. Syarak kata ni ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira tak perlu diperbahaskan lagi sebab dah diperbahaskan dengan sempurna dah. Ya. Baik. Kemudian kita bermuamalah di rumah. Makan ramai-ramai. Dulu
tak tahulah nak kisahkan orang lain. Saya kongsikan kehidupan saya seharian. Kerja dakwah ni hari-hari. Tak ada hari cuti. Orang cuti, kerja dakwah jalan. Ke sana, kemari, ke situ, ke sini. Pergi mana, merata tempat pergi. Ibarat Selangor Darul Ihsan ini, ya, setelah diamanahkan dan diberi tauliyah Majlis Agama Islam Selangor, ke seluruh negeri Selangor pergi. Siang, malam, pagi, petang, ya. Quran, jom mengaji. Di rumah ada waktu bersama keluarga, tapi sangat terhad. Ya. Bila tiba ujian MCO PKP, ya, sebab ialah ada sebabnya, cerita COVID-19, cerita coronavirus, na'udzubillahi min dzalik, tak mau semua tu, ya. Bila sebut tu kita lapik na'udzubillahi min dzalik. La samahallah, janganlah bagi berlaku, ya. Dan doa Allahumma inna na'udzubika minal waba. Ustaz bahasa Arab tu ustaz. Doa bahasa Melayu boleh? Ya Allah ya Tuhanku, jauhkan kami daripada wabak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebutlah nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kan kita hari itu dah bicara tentang apa? Tentang munajat, tentang doa dan sebagainya. Dah selesai dah yang tu. Jadi hadirin rahimakumullah, dah ada kat rumah. Makan sarapan pagi kat rumah, ya. Kalau kita dah puasa sebelum daripada Sya'ban, kita sahur sama-sama dah kat rumah, ya. Kita semuanya berkeluarga, ramai-ramai dengan keluarga. Jadi saat sekarang ini yang kita jamaah zuhur, jamaah asar, ya, jamaah subuh, yang kita buat bersama keluarga, yang kita tahajud bersama keluarga, aplikasikan dalam Ramadan. Saya sebelum ni sehari, ya, sebelum bersama dengan tuan-puan ini, jam 1 pagi saya kata kepada orang rumah, ayang ambil kertas catatan atau ayang punya notebook satu, pensel satu. Kata, abang nak buat apa? Bawa dulu. Dia pun ambil bawa. Okey, jadi abang punya PA jap, kan, jadi abang punya sekretari jap, buat jadual apa? Jadual keluarga. Dia tengok saya, dia pun senyum. Lama dah bagi tahu abang. Allahu Akbar, ya. Saya kata pada dia, waktu tu abang minta maaf. Rugi kan minta maaf dengan isteri? Tak rugilah, tak rugi, ya. I'm sorry dia. Sebab itu memang tanggungjawab kita, ya. Sekarang ayang buat jadual. Kita mesti mula di minggu akhir Sya'ban ini, ya. Mula untuk kita programkan betul-betul. Sebelum ni bukan tak ada program, ada program, tapi program itu berjalan sekadar verbal. Dia panggil verbal order. Tak didokumentasikan. Ini ramai yang belajar ISO ni, ya. Apa asas ISO? Saya ingat guru saya belajar ISO ni, ya. Guru saya belajar ISO nama Tuan Haji Atta. Mudah-mudahan Tuan Haji Atta kalau menonton, ya, lama berkhidmat di Sirim beliau, ya. Dia kata mudah saja. Saya kata mudah, orang kata ISO, ya. Orang ISO. Tersasul sikit, ya. Dokumenkan apa yang dicakap, cakap apa yang didokumenkan. Mudah aja dia kata. Apa yang enta cakap, dia hebat, dia sebut enta dia. Apa yang enta cakap, dokumenkan. Make a proper document. Prepare a proper document. Kemudian dokumen yang dah ada tu, kita bagi arahan, kita aplikasikan, kita bagi tahu orang, ikut dokumen tu. Kita piawaikan dia. Itu yang dipanggil standard. Kata orang sini, international standard, ya, antarabangsa punya standard. Kita buat. Dia pun catatlah. Okay, bangun jam berapa pagi? Kita mesti bangun jam 4. Kalau kita nak buat khusus qiyam bersama jemaah keluarga, kita mesti lagi awal. Sebab apa? Persediaan. Kita bangun jam 4, siapkan semua makan untuk sahur apa semua siap. Anak-anak kita kejutkan mereka awal 4:45. Semua stated tu. Be ready at 5 AM daily, every day. Tu. Buat apa tu?
bangun, bersihkan diri, raka'atain, 2 rakaat, what 2 rakaat, salat, tahajud, taubat, hajat. Witir, witir dah buat. Kan waktu tarawih dah buat witir dah. Tak mau buat witir lagi. Okey, akhirkan dengan witir. Akhirkan dengan witir. Nak buat berapa? 3. Ustaz, tak lah Ustaz. Buat 1. Jangan tak buat. Buat 1. Buat. Habis siap semua. Dah ready dah ni. Mari kita sahur. Takhirkan sahur. Itu memang menjadi kebiasaan dan jadi budaya kerana sunnah. Kan Nabi sunnahkan kita takhirkan sahur. Apa tu? Spiritual preparation. Ya. Lepas tu susun. Habis sahur, solat jemaah. Habis solat jemaah, jangan tidur. Lepas subuh jangan tidur. Buat apa Ustaz? Duduk dengan keluarga, tadarus. Saya pandukan. Tadarus. Jam berapa tu mula? Lepas subuh, tadarus. Ustaz, kami dengan keluarga kami nak buat tazkirah subuh. Silakan, no problem. Mula tadarus jam berapa? Mula tadarus jam 7. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Okay, silakan 2 jam Ustaz. 1 juzuk 20 lebih muka surat. Tanya tuan-tuan imam kita ni, ya. Ustaz, saya dalam keluarga saya mula-mula muncung kan. Jangan muncung lagi. Quran ini lah spiritual preparation, ya. Bahagi siap-siap dah. Kalau dah 20 bagi 4, satu seorang kan. Satu seorang pula 5 muka surat. 5 kali 4 orang 20. Itu kalau dalam rumah ada mak, ada ayah, ada anak 2 orang. Datang mak cuti, mak kata mak hari ni off. Bahagilah pula 20 tu dengan 3 orang. Ya, baca. Okey, lepas tu ambil rehat. Ambil yang disebut qailulah, ya. Qailulah. Okey. Rehat. Zuhur, tidur sekejap, masuk zuhur. Bangun, dah jemaah zuhur. Qabliyahnya, zuhurnya. Dah tak buat apa, nak ke mana pergi kan. Yang kecuali yang kena bekerja kerana dia mesti kerja dia tu telah pun tidak ditetapkan. Kalau tidak, tak boleh orang lain nak meneruskan kehidupan dalam PKP ni. Kemudahannya dia bekerja, dia kerja lain ni. Saya cerita secara umum, majoriti ni, ya. Daripada nak salat 2 rakaat yang selalu buat qabliyah, buat 4 rakaat, buat 2. Dalam kaedah fiqh matan-matan yang kita belajar, kitab-kitab dia boleh buat 4 serentak, boleh. Nak buat 2, silakan. Kemudian nak buat zuhur 4 rakaat. Kemudian nak buat ba'diyah. Daripada buat 2, buat 4, masa dah. Lepas tu bagi tazkirah pada keluarga. Puasa, nak makan apa puasa? Siang hari, buat apa lagi? Tadarus lagi. Anak-anak yang sedang bersekolah, waktu arus perdana. Waktu tu nak tengok mathematics, science, fizik, kimia, biologi, additional mathematics, modern science, nak tengok accountancy, nak tengok commerce, mengaji tentang perdagangan, nak tengok tentang history, sejarah, geografi, ya. Waktu tu nak tengok maharat Quran, waktu tu nak ulang kaji yang belajar di ulul albab, ya. Nak murajaah waktu tu, silakan. Akhirnya solat asar pula. Solat asar. Lepas asar jangan tidur. Buat riadah ringan. Pagi boleh buat tadi, susun lah, ya. Petang riadah ringan saja. Apa riadah ringan? Regang-regangkan tubuh kita ready untuk nak beribadah pada malam harinya. Ustaz letih. Dah ambil qiyamul lail di siang hari. Ustaz, siang hari kemudian ada qiyamul lail. Pandai pula kita jawab. Tadi dah sebut dah tadi. Apa dia? Qailulah. Tidur sekejap sebelum zuhur. Okey. Dah siap. Ajak anak-anak bantu keluarga. Buat apa? Tolong mak di dapur, kemaskan rumah, ya, sediakan meja makan. Waktu tu, ya. Dah siap, ready semua. Duduk ramai-ramai, doa. Minta maaf izin. Doa bila kita nak buat doa kita buat, hadirin rahimakumullah. Doa tersebut paling-paling bagus, ya, bermula daripada saat kita mula berpuasa, saat kita berbuka, itu sangat-sangat dikabulkan, ya, sangat-sangat dikabulkan. Jadi duduk ramai-ramai doa sama-sama keluarga, ya, doa seorang-seorang, anak-anak doa,
Mak ayah aminkan, contoh anak doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kepada aku kecerdasan berfikir, ya. Mak ayah kata amin, amin, amin. Apa dia tu? Doa dikabulkan. Sebab apa? Mak ayah aminkan. Kerana apa? Datang redha mereka. Sebab apa? Redha Allah bersama dengan redha mak ayah. Sampai macam tu. Ya. Habis salat maghrib, rehat, nak tonton berita, tengoklah berita, nak dengar nasyid sikit ke, ya. Nak tengok kita sebut apa, rancangan-rancangan yang bawa kita dekat, taqarrub kepada Allah dalam membina kerangka membina taqwa. Sampailah peringkat, hadirin rahimakumullah, kita salat Isya, maka tibalah saat tarawih bersama keluarga. Sebab tu disuruh buat daripada sekarang ni. Salat jemaah di mana? Di rumah. Kita dah sampai ke penghujung siri yang pertama, ya. Perbanyakkan ibadah berjamaah bersama keluarga di samping ibadah-ibadah fardiyah. Fard maksudnya apa? Fardun ni seorang-seorang. Fardu lain, bahasa Arab ni tukar huruf, makna dia jadi lain. Fardun seorang-seorang. Mak saya nama Faridah. Ayah saya pun sayangnya mak saya seorang saja. Faridah yang seorang, yang tunggal. Ayah nak kahwin lain tak? Sayang mak hang seorang-seorang dia. Tu dia contoh. Fardun kewajiban, yang compulsory, mesti, benda yang have to do, kita mesti buat. Okey, siap dah. Kemudian habis tarawih buat ikut silibus. Sekarang JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dah bagi garis panduan. Tengok panduan tersebut. Boleh tengok negeri lain yang turut menonton, boleh tengok panduan Jabatan Agama Islam negeri masing-masing yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti dan sebagainya, ya. Boleh juga buat rujukan secara umum daripada JAKIM, ya. Tengok habis dua rakaat yang pertama nak baca apa. Yang paling penting, perbanyakkan salawat daripada Rajab, Sya'ban, dan tambah lagi salawat dalam Ramadan, ya. Perbanyakkan salawat kepada Nabi dalam Ramadan, ya. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata, "Wa man akthara fihi bi salati alayya." Barang siapa yang perbanyak salat dalam Ramadan ini, ya, diberi ganjaran yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Itu semua kita dah baca hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah, sampailah saat kita nak pejam mata semula. Kita angkat tangan, ya Allah, malam ini malam pertama Ramadan. Baca doa, lihat anak bulan, walaupun kita tak nampak anak bulan dengan mata kita. Lihat anak bulan ini, kalau kita ni fardu kifayah, ya, kita orang awam ni, ya, seorang buat alim tak payah, tu formula dia. Tapi bagi pihak berkuasa agama, negeri-negeri, ya, dan persekutuan, wajib untuk nak lihat anak bulan. Mufti kena ada mengesahkan. Sebab tu kita lihat dalam ru'yatul hilal, bukan ruqyah, ni ru'yah. Nak tengok anak bulan tu, sahibus samaha mufti akan ada, pengarah Jabatan Agama Islam akan ada, ya, pengurusi majlis agama Islam akan ada. Tengok, sahkan, ya. Kadang tuanku sendiri nak ikut tengok, ya. Dipersembahkan kepada duli-duli yang maha mulia, tuanku dibawa ke majlis raja-raja, diperkenankan, maka penyimpan Maha Besar Raja Umum, kita dah yakin malam tu anak bulan ada. Walaupun Ustaz tak nampak, tapi zon yang kuat, ya. Kita baca doa lihat anak bulan. Malam itu kita niat puasa sebulan, ya. Malam itu kita niat puasa untuk esok harinya. Malam itu kita tadarus juzuk yang pertama. Malam itu kita mulai hidup dengan penuh keimanan bertemu dengan Ramadan. Maka saya tangguhkan untuk siri yang pertama ini dalam spiritual preparation yang banyak sebenarnya kalau kita nak susun, ya. Allah Ta'ala sebut Nabi sebut man sama Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, ya, wa qamahu, dan dihidupkan Ramadan, malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail. Nak qiyamul lail ke mana, ya, tak boleh keluar dah, jam 7 tu dah duduk dalam rumah, ya. Imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan. Iman, itu yang kata spiritual tadi tu, iman. Dia percaya kebajikan dan keredaan daripada Allah. Dia percaya ujian ini untuk menyediakan dirinya kuat, tabah
ya. Wahtisaban, dan penuh dengan mengira-ngira, ya, penuh dengan hisab. Ni apa dia? Self audit. Dia audit diri dia sendiri. Bagaimana akhirat besok kalau lapar? Bagaimana akhirat besok kalau dikepung begini? Akhirat besok siapa yang akan jaga kita? Tak boleh pergi mana-mana siapa? Malaikat. La ya'sunallah. Malaikat tak pernah derhaka pada Allah. Kita kalau keluar ada budi bahas, ada budi bicara lagi. Pihak keselamatan, ya. Ada apa dipanggil roadblock, ya. Boleh bagi tahu, saya kena ke sana ni, ada surat kebenaran contohnya, yang kena bekerja, berkhidmat dan sebagainya, yang sakit nak pergi ke mana-mana, ada bukti dan sebagainya, hal-hal yang kecemasan. Akhirat nanti tak ada. Malaikat kata, di sini tempat kamu duduk di sini. Mahsyar, kamu akan dihisab, dihitung. Kalau lambatlah, tunggulah. Allahu Akbar. Merangkak-rangkak kita tak tahu besok disediakan di dunia ini. Ya hadirin rahimakumullah, apa dapat orang yang iman dan wahtisaban, sama Ramadan wa qamahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira, telah diampunkan bagi orang yang puasa Ramadan dengan iman dan hidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan untuk orang itu daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam siri yang pertama ini, ya, saya banyak sentuh persediaan yang membawa iman kita, bawa ruh kita, ya, bawa spirit kita, untuk kita jadikan dia asas bertemu dengan Ramadan penuh keredaan, seperti kita nak bertemu dengan Allah. Kita reda, lagi-lagi Allah mardiyah, ya, meredai kita, reda lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Jika ada sebarang kesilapan, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon tegurlah saya, ya, melalui ahli-ahli jawatan kuasa, melalui pengurus masjid kita, Ustaz Abbas sahibul fadilah, Ustaz Abbas kita, melalui imam-imam kita, ya, yang ada Ustaz Fajri, ada Ustaz Syuhud, ada, ya, bagi tahu malam tu, hari tu, waktu tu Ustaz Radhi ada khilaf sikit, tolong tegurkan dia. Alhamdulillah, saya seronok bila orang tolong betulkan kita, automatically dia guru kita. Minta maaf semua, senyum selalu, ceria-ceria dalam ujian, redha dengan segala qada qadar Allah Subhanahu wa taala, hingga keredaan itu menghairankan, menyebabkan malaikat dan makhluk lain takjub dengan siapa orang beriman. Yang baik pun mestinya kita seronok, yang nampak macam tak baik tapi itu indah untuk orang beriman, juga mereka seronok. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang disebut hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah, yang hujungnya insya Allah kita akan dipelihara Allah daripada siksaan, kemurkaan, azab api nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan, jawatan kuasa masjid dan seluruh yang menonton. Last but not least, jangan lupa tekan butang share, klik like, tekan komen, nak bagi salam ke, nak doa ke, apa doanya? Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami hingga bertemu kami dalam bulan Ramadan. Dan jangan lupa doa-doa dalam Ramadan. InsyaAllah kita tangguhkan dahulu dengan doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin, ya Qabil at-taibin, ya Rahim ad-du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin, ya Munzil al-Quran, ya Allah, ya Munzil al-barakah, ya Allah, ya Munzil al-rahmah, ya Allah, ya Mujri as-sahabi wal uyun, ya Allah, ya Mujri al-bihari wal uyun, ya Allah,
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. الذي فرضت فيه الصيام وأنزلت فيه القرآن وجعلت فيه ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم ارزقنا ليلة القدر إنك أنت الرزاق يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga bertemu Ramadan. Berkatilah kami ya Allah, segala amal dan umur serta usaha kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban yang telah berlalu. Ya Allah, panjangkan umur seluruh mukminin mukminat ini hingga kami semua bertemu Ramadan ya Allah. Bulan yang Engkau telah kuturunkan keberkatan, bulan yang Engkau kurniakan maghfirah, keampunan daripadamu, bulan yang Engkau turunkan Al-Quran di dalamnya, bulan yang Engkau muliakan dia dengan Lailatul Qadr, satu malam ketetapan kemuliaan yang lebih baik, lebih hebat ganjarannya daripada 1000 bulan. Ya Allah, redakan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan ayah dan ibu kami, rahmati diri mereka seperti mana mereka telah memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang, kenangan yang tak akan dilupakan dari kecil hingga dewasa walau saat ini ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hujung doa ini kami mohon padamu membacakan firman-Mu, wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Da'aunaka ya Rahman, ya Allah, istajib du'aana ya Allah. Engkau telah berfirman dalam kitab suci-Mu, berdoalah kamu semua kepadaku, nescaya akan ku perkenankan. Ya Allah, inilah doa kami ya Allah. Kami berdoa dengan nama-Mu, doanya baik-baik kami mohon, perkenankan doa kami. Ya Allah, pelihara sultan, pelihara raja kami ya Allah, pelihara pemimpin, para ulama, cendekiawan kami, pelihara mukminin mukminat, muslimin muslimat, seluruh hamba rakyat ini ya Allah. Pelihara muda-mudi remaja kami, pelihara seluruh yang tua dan yang muda, pelihara negeri negara dunia ini dari segala wabak dan bencana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita tangguh dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaudi'ukum.